Sesi kedua saya hari ini insya-Allah dari jam 7 sehingga jam 8 ya. Jadi selama 1 jam kita akan melihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran, apa peluang dagangan sekiranya ada dan apakah apa outlook untuk pasaran dalam tempoh terdekat ya. As low as H1 ya. Okey, jadi sebelum kita mula seperti biasa saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Apa secara besarnya tumpuan masih lagi kepada apa tindakan Bank Pusat dalam mesyuarat pada minggu ni. Malam esok tengah malam kita akan ada FOMC, kita ada European Central Bank, kita ada Bank of England, kita ada Swiss National Bank pada minggu ni. Jadi 4 bank pusat utama akan bermesyuarat dan ada yang menjangka Bank Pusat akan melakukan mengetatkan lagi dia punya polisi, terutamanya untuk Fed di mana dijangkakan akan menambah pengurangan kadar pembelian aset dia daripada 15 bilion ke 30 bilion. Tetapi semasa kita nampak lonjakan untuk euro selepas data sebentar tadi, but kita tengok struktur dia, adakah kita sedang melihat kepada pergerakan yang membawa kepada trend ni. Kita lihat selepas ni. Okey. Jadi pergerakan di indeks-indeks utama semasa. Okey. Jadi untuk US 500 kita menjangkakan bahawa pergerakan korektif sedang bermula ke bawah. Jadi pergerakan ini nampaknya dah bermula sejak saya punya ni tak jalan. Sekejap saya ni dulu. Saya restart dia balik. Okey, kejap. S-Pen, Epic Pen. Okey, tadi dia jalan. Tiba-tiba dah buka, dia tak jalan pula. Kejap sorry. Okey. Jadi kita jangkakan bahawa pergerakan ini dah bermula berdasarkan struktur semasa dan pergerakan itu datang dengan momentum yang nampaknya break kepada momentum daripada bawah. Jadi kita sedang melihat kepada pergerakan ini dah bermula dan dijangka akan melengkapkan 3 wave ke bawah. Okey, jadi dalam ni dijangkakan akan ada 3. Jadi sekiranya kita menjangka 3 ataupun movement ketiga dan tidak didatangkan dengan trend, sekiranya dia trend, dia akan melakukan pergerakan yang ada momentum. But berdasarkan semasa, pergerakan ini dijangka akan datang dalam bentuk 3 lekuk. 3 lekuk tu adalah satu pergerakan korektif. Ini adalah untuk US 500. Saya terangkan selepas ni kenapa kita menjangkakan bahawa pergerakan ini datang dengan 3 lekuk dan ia dikuasai oleh US dollar dan bukan yen. Sebab kalau anda nampak semasa, pergerakan ini jatuh dan sebaliknya kita nampak contohnya seperti Euro JPY. Euro JPY ini sedang melakukan pergerakan ke atas. Jadi biasanya kalau kita nampak indeks jatuh, yen pair jatuh. Ini tidak. Itu bermaksud itu bukan dikuasai oleh yen. Bukan kekuatan, bukan kelemahan ataupun bukan faktor yen. Jadi ini bermaksud yen adalah lebih neutral. Sebaliknya movement ini disebabkan oleh pergerakan melemah untuk US dollar. Jadi kita menjangkakan bahawa pergerakan ini dah bermula untuk euro US dollar, euro JPY ke atas dan kita nampak untuk indeks melakukan pergerakan ke bawah tapi bukan disebabkan oleh yen punya kekuatan. Biasanya indeks jatuh, yen akan kuat. Jadi ini bermaksud pergerakan ini adalah disebabkan oleh US dollar. Bagi siapa yang ikut sesi awal tadi, pada jam 2 tadi saya dah terangkan bahawa kita sedang
menjangka pergerakan dikuasai oleh US dollar. Jadi kita akan ada correction dalam pasaran indeks, dalam pasaran saham, tetapi correction dia lebih bersifat sideways ke bawah. Maksudnya lebih tak junam lah. Kalau yen, dan kita akan lihat kepada trending. Jadi ini yang saya maksudkan dengan kita dikuasai oleh dolar. Okey, jadi kita nampak indeks bergerak ke bawah, yen pair bergerak ke atas, dollar pair bergerak ke atas. Itu bermaksud itu adalah US dollar. Jadi pergerakan ini dah bermula dan kita nampak untuk pergerakan sama di Dow Jones, di mana pergerakan semasa di sini dijangka akan dikuasai oleh US dollar dan bukannya kepada yen. Jadi ini bermaksud movement yang ketiga kat sini, 1, 2 dan 3. Yang ketiga ni bersifat bukan motif macam ni. Dia boleh diagonal, dia boleh bersifat diagonal untuk yang di sini. Okey, sebab dikuasai oleh US dollar. Jadi kita jangkakan untuk Dow Jones juga bergerak ke bawah, bukan disebabkan oleh yen tetapi disebabkan oleh US dollar. Jadi pergerakan dia lebih sideways ke arah bawah. Nampak macam pecut kalau anda nampak wave 3, tetapi itu lebih bersifat korektif, tak ada 1618. Dan kita jangkakan di sini akan buat diagonal. Saya harap semua dah mula nampak benda ni. Apa perbezaannya kalau pergerakan dikuasai oleh US dollar, apa bezanya kalau pergerakan dikuasai oleh yen, dan kita gunakan struktur yang jelas di indeks untuk wassalam Kimi, untuk menjangkakan apa peluang dagangan. Sebabnya sekiranya indeks masih bergerak ke bawah, tetapi dikuasai oleh US dollar, ini adalah pergerakan yang lebih sideways dan kita akan nampak kekuatan seperti AUD JPY, kekuatan untuk AUD US dollar akan bersifat sementara. So ini dah mula melakukan pergerakan ke atas. Ini dah habis wave 5 dia. Ini saya lukis semalam. Okey, jadi ini kita dah memulakan pergerakan ke atas, tapi lebih disebabkan oleh kelemahan untuk US dollar. Sekali lagi, kalau kita dapati indeks ke bawah, Australia dollar akan lemah kan? Sebab idea dia indeks ke bawah, komoditi pun turun, tetapi dan itu boleh menekan kepada Australia dollar. Sebaliknya, kita sedang melihat struktur Australia dollar, AUD JPY ke atas. Pada masa yang sama, kita nampak untuk AUD US dollar dah memulakan pergerakan ke atas. Itu bermaksud ini semua bukan yen. Ini adalah dolar. Dolar punya kelemahan. Jadi ini yang sedang kita lihat sekarang. Dan disebabkan struktur sini adalah 5, sini kita katakan 3, dan kita jangkakan kat sini pun akan ada 5 lekuk ke atas. Boleh tak long dia? Tak. Anda tak long yang ini. Sebaliknya, anda boleh menunggu untuk short AUD US dollar di sini. Ini semua dah nampak jelas kan Kimi? Ini semua sepatutnya dah jelas bagaimana kita melihat. UJ pun ke bawah. Yap. Itu adalah faktor US dollar. Itu yang saya duk ulang-ulang 1 minggu ni. Jadi kita pun dah nampak pergerakan ini dan break. Ini adalah satu konektor dan breakout dia dalam trend 5. Jadi ini anda boleh cari peluang untuk short. Selain daripada tu, kita juga ada NZD US dollar yang lead jatuh.
Jadi itu bermakna dekat sini akan buat wave 2. Ini adalah wave 2, ini wave 1. Kita ada kita ada satu struktur yang membentuk satu motif untuk break. Jadi NZD US dollar di antara AUD US dollar dan NZD US dollar, NZD lebih lemah. Jadi anda boleh cari untuk short NZD US dollar yang dah ada 3 fractals ke bawah. 3 fractal, bukan 2. Ini bukan hanya 2. Dia ada 3 dah fractal. Ini adalah satu fractal yang terbuka ke bawah. Itu satu. Ini adalah second fractal yang dah buka ke bawah. Second. Dan anda sedang menunggu third fractals. Maksudnya, di sini kalau dia buat bounce, ini pun dah break. Ini pun dah break ke bawah. Jadi ini dah break ke bawah. Tak kisahlah shadow ke, body break ke. Saya nampak 3 wave yang jelas kat sini. Saya berminat untuk nak short. Di antara AUD dengan AUD US dollar dan NZD US dollar, saya minat kepada NZD US dollar untuk short. Boleh? Saya tak dapat nak bagikan level dia sebab ini sedang terbentuk. Kita cuma dapat bagikan level dia apabila kita nampak RSI dia membuat satu connector dan seterusnya buat benda ni. Then kita dapat kira dia punya Fibo untuk entry. Okey. Ni mungkin malam ni, mungkin besok untuk NZD US dollar. Jadi kita sedang menjangkakan satu lagi kekuatan US dollar. Ini disebabkan oleh kita ada untuk GBP US dollar yang masih belum lengkap ke bawah. Ini pun ada konektor dia. Cumanya dia adalah satu flat. Ini adalah satu flat. Jadi kita tak dapat nak enter kat sini. Okey, itu bermakna untuk yen pair pada waktu ni, UCAD pun ke bawah. UCAD pun I'm not surprised kalau UCAD ni break ke atas. I'm not surprised. Ini akan jadi flat. UCAD anda stand on the side dahulu. Ini tak break. Ini tak break. Tak macam AUD, tak macam NZD tadi ini tak break. Itu bermaksud di antara, ni soalan dia, Kimi, Fi, AUD, NZD dan CAD, mana satu yang lebih kuat? Mana satu yang paling kuat antara AUD, NZD dan CAD? Mana satu yang paling kuat? Struktur untuk AUD dan NZD break high ini ataupun low lah dalam kes AUD dengan NZD. Jadi Kanada dolar adalah nombor satu. Ini nombor satu antara ketiga-tiga mata wang komoditi ni. Yang paling lemah, yang break A sini adalah New Zealand dollar. Wassalam, Oman. Ini yang paling lemah antara tiga ni. Okey, dan AUD adalah nombor 2. Itu ranking dia, kalau nak buat ranking. Jadi kalau anda nak short, anda pilih kepada yang paling lemah. NZD, US dollar. Itu yang paling lemah. Boleh? I'm not surprised kalau B kita cuma habis di sini dan kita dah memulakan pergerakan ini. Cumanya dia belum break. Jadi kalau ambil ranking, paling lemah adalah New Zealand dollar. Yang neutral sikit daripada komoditi adalah AUD. Dan paling kuat di antara tiga tu adalah CAD. Tu sebabnya kalau anda nampak AUD, NZD CAD, NZD CAD tengah jatuh. Itu cara anda gunakan structure. Jadi kalau AUD CAD ada incomplete sequence, anda boleh trade. Kita tengok AUD CAD. Ada ke tak saya AUD CAD ke sini? Mata tak nampak, tak pakai lens. AUD CAD.
Ada tak? Saya buat kat sini lah. Kalau AUD CAD ada. Ada pula. Okay. Kalau AUD CAD mempunyai incomplete sequence, AUD CAD, kalau dia ada incomplete sequence, kita boleh short dia. Sekiranya dia ada incomplete sequence. Jadi kita sedang melihat pergerakan korektif untuk dia. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalau nak kira satu-satu, 9, 10, 11, 12 dan 13. Ini adalah struktur motif. Jadi kalau sini buat struktur macam ni, sekiranya ada incomplete sequence, anda boleh short. Sekiranya ada, kalau kita tengok kat ni ada tak? Jadi kita ada sequence daripada ini. Jadi kita dah ada incomplete kat situ. Menarik dalam kepala ni nak rank Excel ya. Itu salah satu guna Excel tu nanti Kimi. Anda buat ranking untuk mata wang. Berbanding dengan US dollar, berbanding dengan yen. Itu cara ranking dia. Boleh? Okey, jadi kalau ada pergerakan 3 wave, anda boleh short untuk AUD CAD. Itu contoh dia lah. Itu salah satu contoh dia. Ke bawah lagi. Ini kalau kita tengok yang besar, ini ke atas. But ini tak habis lagi ke bawah. Itu contoh dia lah. Macam mana anda datang dengan apa? Dengan trade ideas. Jadi US 500 kita jangkakan pergerakan ini dah bermula dan kita menjangkakan bahawa movement ini disebabkan oleh US dollar. Itu bermaksud sekiranya korektif yang ini dah lengkap. Pergerakan ini dah sampai 100%, jadi kita tak trade. US 30 sebaliknya masih lagi belum lengkap. Jadi apabila dua ni berlaku nanti, anda boleh tarik Fibonacci bila dia break. 1, 2 dan 3. At least 3 wave correction dijangka akan berlaku di sini. Kalau dia tak buat double. Okey, jadi kita akan cari peluang dekat 2 untuk US 30. Kita juga akan cari peluang apabila current correction habis. US 100 tak, sebab US 100 kalau kita ambil struktur yang sama, ini dah sampai 100%. Jadi kita tak berminat kepada struktur yang dah lengkap. DEX tak lengkap lagi. Jadi ini tak sampai lagi 100%. Pullback 2 ni kita ada incomplete. Pullback 2 ni anda boleh cari peluang untuk long. Okey, jadi kita tunggu untuk DEX. Antara DEX dengan Dow mana-manalah, tapi saya lebih kepada DEX untuk semasa. Untuk semasa, berdasarkan struktur semasa, ini dijangka akan meneruskan pergerakan ke bawah. Kalau dia naik ke atas, tak ada apa selagi dia tak break ini. Okey? Jangan trade di kawasan ini. Anda tunggu di bawah nanti. Jangan, ini nak ke bawah, short. Tak. Dia boleh buat satu lagi ke atas. Selagi dia tak break high di sini. Kalau dia break high, 1, 2, 3, kita long. Trend kembali dah. Dia tak ke bawah dah. Kawasan sini, no man's area, no man's zone. Macam kalau anda guna Ichimoku, macam dia dalam Kumo. Itu adalah untuk DEX. Jadi kita cuma berminat untuk DEX apabila current correction ni habis. JP225 tak ada apa. Ini adalah completely sideways market. Anda ambil moving average, anda ambil apa semua, dia bersilang macam tu. So bukan tempat untuk anda nak trade. Trend dia tak nampak. Dia boleh habis di sini dan terus naik. Ataupun dia meneruskan pergerakan ke bawah ni. Kalau tanya saya tak tahu. Itu adalah untuk Nikkei.
UK 100 daripada low kat sini pun sama, pergerakan dia dah lengkap 100%, kita tak ada incomplete sequence, jadi ini kita tak dapat nak trade. Itu adalah untuk UK 100. Hala tuju dia selepas current correction akan naik ke atas. Jadi saya tak nak sebut dia ke bawah sebab saya tak akan short index. Okey, ada soalan untuk indeks? Jelas? Kita sedang menunggu current correction untuk indeks. Saya ambil screenshot ini dahulu supaya kita boleh bincangkan kepada apa current move. Oops. Okey, saya ambil screenshot yang ini dahulu. Macam mana nak copy dia? Tak apalah, saya ambil di sinilah. Sekejap. Ini adalah untuk apa ni? Untuk indeks US 500. Okey, kita bincangkan pergerakan ini. Kita lihat kepada yen pair pula. Ini adalah untuk USD JPY, ya. Tak ke mana, current wave dia ke bawah. Ya. Current wave dia ke bawah. So, adakah US dollar kuat? Adalah US dollar lemah? Ini tak ceritakan apa-apa. Apapun yang kita nampak di kawasan ini nampak seperti motif. Ya, nampak seperti motif. Itu yang kita nampak. Itu saja. Lain saya tak dapat nak sebut untuk USD JPY. Tetapi kita masih menjangka bahawa ini akan buat satu lagi ke bawah macam ni. Ya, ini sama dengan indeks ke bawah tadi. Okey, itu adalah untuk USD JPY. Next, kita tengok kepada Euro JPY. Euro JPY break high ini dan itu bermakna 5 wave kat sini dah mula dibetulkan dengan 5. Ini adalah satu flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, sebelum dia jatuh ke bawah. Saya tak dapat katakan ini ke atas. Selagi saya tak nampak sama ada euro US dollar ataupun lain-lain dollar pair ataupun yen pair break high di sini. Tak ada setakat ini. Kalau dia break atas, dan kita tukar. Dan kalau ini break ke atas, indeks tak ada dah ke bawah. Ini tak ada ke bawah dan kita akan teruskan ini ke atas. Ini sebagai wave 1, 2, kita akan extendkan benda ni. Sebagai wave 5. Wave 5 ni extend ke atas. Kalau yen pair break ke atas, indeks break ke atas. Setakat ini tak ada. Faham? Ya. In fact, kita sedang melihat di H1 ini ke bawah. Sebab itu saya tak dapat nak katakan ini break high yang di sini. Okey? Itu adalah untuk Euro JPY. Sekiranya Euro JPY melengkapkan pergerakan 2 di sini, anda boleh short. Gunakan internal. Kalau dia ada 1, 2 dan 3. Sebab ini flat. Ini anda tak dapat gunakan kepada ini. Anda kena ambil structure ABC di sini untuk letak entry dia. Ini adalah untuk Euro JPY. Kenapa Euro JPY saya minat untuk short? Disebabkan oleh pergerakan ini tak break high. Ingat tak AUD, NZD dan CAD tadi? AUD, NZD dan CAD. Ya? Jadi ini yang paling lemah dalam struktur semasa. Ini yang paling kuat
dalam struktur semasa. Untuk yen pair, Euro JPY tak break high di sini. Tak break. Sebaliknya, untuk GBP JPY, high ini break high yang sama dekat Euro JPY tadi. Euro JPY tak break. AUD JPY. AUD JPY, high di sini, break yang ini. Euro JPY tak break. Nampak? Macam mana anda rankkan mata wang? Sebab tu saya tak guna yang meter lah, apalah kan. Saya lebih kepada structure. Benda tu logik je sebenarnya. CAD JPY break. Ini break. In fact, dia break yang paling kuat. Sekali lagi, Canada Dollar yang paling kuat. Nampak tak, Kimi? Yang paling kuat masih lagi Canada Dollar. Kalau anda nak long apa-apa, anda cari Canada Dollar. Faham tak? Dekat yen pun dia menang. Dekat US dollar tadi pun dia menang. Nampak? Cara ranking berdasarkan struktur. Jadi dia yang paling kuat. Jadi kalau nak long, long dia. Jadi antara AUD JPY, CAD JPY, anda cari untuk long apabila pergerakan ini habis nanti. Bila pergerakan ini habis nanti, ya. Itu adalah untuk CAD JPY. Okey. Untuk short, kandidat yang paling lemah, benda yang paling lemah adalah Euro JPY. Apabila current structure ini lengkap. Boleh tak trade di sini? Tak. Sebab A ni tak buat lower low. Sebaliknya, ia akan dijangka melengkapkan struktur ini. Okey, 1, 2 dan 3. Di situ anda boleh short dia. Faham? Itu adalah untuk Euro JPY. Ingat, high yang ini, high yang satu lagi tak break. Ya? Dalam current structure keseluruhannya, Euro JPY adalah yang paling lemah. Ya? Kalau anda nak ambil yang lagi perfect, anda trade Euro CAD. Itu je. Kalau ada sequence, nampak cara anda nak pilih pair. Ya? Tadi kita cerita pasal AUD CAD, anda cari untuk Euro CAD. Ini adalah yang paling lemah. Okey, current structure ke atas. Jadi kalau kita lihat the whole structure ini dah ke bawah. Faham? Ya? Jadi sekiranya anda nampak any correction yang jelas, anda boleh cari untuk short. Ini satu structure, ini dua, dan ini berakhir dengan divergence tak? Kalau ini berakhir dengan ini tak? Ini kepada daily ini internal punya ni ya. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4 dan kita akan extendkan ni. Faham? Jadi antara yang paling lemah adalah ini. Jadi sekiranya anda nampak di 1 hour dia buat ke atas, ini boleh short. Faham? Boleh? Ya? Jadi sekarang ke atas. Itu correction. Ini obviously adalah satu 5 wave. Ini adalah satu connector. Kita ambil dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini connector. Kita break out 5. Ada incomplete. Kalau ini ke atas, anda boleh short EuroCAD di sini. Dalam minggu ni. Pergerakan ni akan dalam minggu ni. Esok, lusa, tulat. Semasa ke atas. 2-3 hari ni ke atas. Boleh tak long dia? Tak. Trend dia ke bawah. Ini pun break. Nampak?
Nampak macam mana? Jangan cuma fikir, oh, chart yang Zul kongsi. Ni lah guna benda-benda dia. Untuk nak tengok apa, untuk melihat kepada struktur dan gunakan dia untuk, ada banyak. Jangan dalam sangat. Orang yang baru ikut pening kepala. Kimi, Kang dalam-dalam sangat, orang yang baru ikut pening kepala. Kalau yang pelah petang tu bolehlah dalam-dalam. Yang malam ni analisa, nak trade apa. Kan? Pening kan orang baru ikut. Jadi Canada dollar adalah yang paling kuat. Cumanya we are looking at correction dia. Sorry. Nampak dah cara guna. Bukannya anda cuma, oh, aku tengok kepada apa chart yang Zul bagi. Tengok dia punya structure tu. Daripada situ anda letakkan apa kuat, apa lemah. Anda padankan kalau ada ni macam ni. Satu yang table yang anda boleh buat adalah, ini adalah kepada euro. Anda boleh buat table sendiri, buat meter anda sendiri. Ini US dollar, ini JPY. Okey? Kepada time frame berapa? Jadi kalau anda buat kepada time frame, apa time frame yang jadi reference anda untuk trend? Tak payah 37, bukan 3711. Tak payah lukis Elliott wave pun. Anda tengok structure tu break ke mana je. Jadi anda buat ini euro, ini chef, so anda tahu dia sebelah-sebelah kan. Ini GBP. Okey. Lepas tu anda ada AUD, NZD dan CAD. Lepas tu anda letaklah nombor. Tadi ni, ini yang paling kuat. Ini yang paling lemah. Dengan yen, ini yang paling lemah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni nombor 6. Ini yang paling kuat. Ini dah lebih 1618 kan dengan euro US dollar. Jadi ini pun yang paling lemah. Euro yang paling lemah pada waktu ni. Ya, kita tengok kepada dollar pair. Nampak cara-cara nak ranking dia? Anda rank lah, letaklah yang paling tinggi nombor tu yang paling lemah. Yang paling kecil nombor tu yang paling kuat. Lepas tu anda padankanlah kuat dengan lemah. Tak semestinya US dollar je untuk trade. Dengan JPY je. Ada banyak yang anda boleh match kan. Lepas tu anda tengok ada tak incomplete sequence. Kalau ada, trade. Faham? Ini lagi simple. Tengok structure high low mana yang break. Kalau dia 5 atau 3. Kalau ada incomplete sequence, trade. Okey. Ini kita tengok dollar pula. Dollar punya pair ini dah lebih daripada 161. Ini kad besar dia, ini lebih 1618 dalam box. Dalam box dia. Ni adalah untuk internal dia dalam box. Dah ada meter nak custom dia tinggal. Okey. Dia as simple as that. Bukannya kepada pair yang saya sharekan sahaja. Jadi kita tahu struktur ini ada 5. Dan kita tahu euro US dollar. Pian, tak payah pakai Finbit sebagai. Saya tak pakai benda-benda meter tu. Bukan kata tak bagus, tapi kalau dia ada dalam sistem anda, dia work for you, pakai. Kenapa saya tak pakai meter? Tahu tak kenapa? Bila kita ada meter dalam bacaan ekstrim, itu bermaksud dia dah hujung. Kita ingat dia lemah. Berapa kali anda masuk yang benda merah menyala, anda masuk dia naik. Faham tak? Ni yang Pian ceritakan ya. Kalau Pian tadi sebut pasal Finbits ya. Okey, ni yang Pian maksudkan. Finbits ni saya boleh tunjuk. Okey, exchange. Kita tengok apa? Saya dah lupa dah pakai benda ni. Lama sangat tak tengok benda ni. Saya dah tak ingat dah pakai dia macam mana. Backtest group. Macam mana nak tengok dia? Okey. Yang ni kan.
untuk dolar untuk mata wang. Tak ingat dah saya nak pakai dia macam mana. Lama sangat tak pakai. Saya banyak tunjukkan orang, tapi bukan guna untuk yang tu. Saya tengok market cap. Kan forex ya. Saya dah tak ingat, lama sangat dah tak tengok dia. Tak apa. Tak apa. Sebab kalau dia dah merah, dah hujung, dia dah hujung. Dia maksudnya anda sedang melihat area ni. Area sini. Yang kita guna adalah kepada structure. Itu beza dia. Kalau macam euro US dollar, dia tak break high yang ini. Kalau GBP break high yang ini, GBP kuat daripada dia. AUD break high yang ini, AUD kuat daripada dia. Itu je, simple. It is as straightforward as that. Kalau GBP break high yang sama, kalau GBP ini break high yang ini, yang dekat euro tadi, GBP kuat daripada dia. Jadi euro GBP secara besarnya ke bawah. Secara besarnya lah. Euro GBP secara besarnya ke bawah. Secara besarnya ke bawah. Itu je. Itulah saya tunjukkan benda ni sebab Sufi punya soalan tadi mengenai time. Bila masa yang dia break tu, high low je. High low je. Ke bawah. Ini weekly chart. Ni naik bang. Ni weekly. Ni minggu ke berapa kau tunggu ni. Ini boleh extend lagi. Ini flat. Ini flat bang. Dia boleh lagi. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Rupanya dia extend turun ke bawah macam ni. Pengsan. Boleh lagi. Ini weekly. Bukannya 1 hour. Kalau ada set up dia, anda boleh trade. Kalau tak ada, jangan. Ini tak buat low, jadi tak ada set up lah. Saya cuma tunjukkan macam mana kita gunakan structure. Jadi antara euro GBP, euro US dollar, GBP US dollar, macam mana anda nak jangka next. Sebab itu saya lukis ini ke bawah. Saya tak dapat lukis dia ke atas. Sebab euro US dollar tak break high yang ini. Dia dekat ujung. GBP US dollar break high yang ini. Dia pun kat ujung. Correction semasa. Sebab itu kita masih lukis euro GBP ke bawah sebab structure time. Ini adalah structure time. Faham tak? Structure masa. Ini time. Sebab itu kita lukis euro GBP dalam daily ni ke bawah. Memang dia gerak ke bawah pun. Semasa naik ke atas dulu. Boleh long? Tak. Tak ada. Ini sideway. Kenapalah anda nak cari yang bergerak macam ni? Aduh, tu paling susah benda nak trade. Benda logik je. Buat benda logik. Buat benda logik. Okey. Dolar. Jadi euro US dollar. Ini tak break. AUD US dollar. High. Ini daripada high. Jadi ini kuat. New Zealand dollar. Ini daripada high. Ini juga daripada high. Daripada high. Ini kuat. Kawan-kawan sangkut volume profile dia. Kalau sideway boleh. Kalau sideway guna volume profile. Tengok video saya lama. Ada rasanya. Kalau sideway lah. Kalau sideway, that's the best market untuk market volume profile. Ada siaran ulangan. Kita lekat Lekat Saya okey je. Okey, Zatul pun okey. Banyak nota Zatul lagi banyak daripada Kimi. Anda trade New Zealand dollar. Itu caranya untuk pilih apa yang kuat, apa yang... Sekarang kita jangkakan dia ke atas dulu.
Kalau dia nampak ke atas, 3 wave lengkap. Okey? Jelas? Itu New Zealand dollar. UK. Okey, gold. Gold tak ke mana? Gold tak ke mana? Kita dah cerita gold tak ke mana tu dari sini lah. Dari sini. Kan? Gold tak ke mana? Katakan dia ke atas, saya tak dapat nak katakan dia ke bawah. Sebab dia memang tak ke mana. Dah bentuk dia macam ni kan. Selagi dia dalam rectangle ni, selagi tu anda tak pegang dia. Kalau siapa yang faham ni volume profile, anda try untuk buat dia dekat sini. Ya, dia punya point of control tu kat mana, L shape ataupun P shape. Faham? Ya? Ini adalah untuk gold. Silver pun tak ke mana. Kalau you nothing. It's still dalam kawasan this range. Masih dalam range yang ini. Masih dalam range pergerakan ini. Nothing. Range market. Saya tak tahu macam mana orang nampak dia punya trend kalau kat dalam kawasan ni. Okey, kalau anda perasan, saya dah tukar chart silver rupa ke bawah ni dan kita jangkakan extension dalam wave 5 dan berbentuk sebagai satu diagonal dalam wave 5. Okey, itu silver. Jadi kalau itu berlaku, ini sebab oleh ETF dan juga saham dia. Untuk silver, itu bermaksud dekat gold kat sini, higher probability adalah apa yang kita tandakan sebelum ini. Bahawa sini akan buat B dan ini. Di mana 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, 1, 2, 3 untuk lengkap kat sini. Pakai M15. M15 mungkin nampak ada trend. Trend apa tu? Trend mana? Ini mungkin ini 3 pian. 1, 2, 3. Tak dapat. Kalau dia 5, kalau dia 1, 2, 3, 4, 5, dan kita kata ini ada trend. Buka M15 pun nampak dia 3. Kalau 3 bukan trend. Tak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tak dapat. 1, 2, 3. Tak dapat 3, 4, 5. Ni 5. Kalau tak, kita kira dalam ni. Tak dapat. Ini 3. Yang ini 3. All this 3. Tak dapat. Ini higher probability adalah untuk dia buat benda ni. Naik dan turun balik. Tak dapat. M15 ke? M5 ke? Dia tak ada trend. This one is nothing. Tak ada trend. Okay. Silver, minyak depending kepada US dollar dan indeks, I don't see anything. Kalau kita lihat semasa either kita dah habis C kat sini ataupun kita masih ada satu lagi ke bawah. This one is sideways market, sama. Tak ada. Benda yang tak ada trend, saya kata tak ada trend. Saya nak kata trend apa? Kecuali kalau anda tengok besar. Besar, trend dia ke atas. Ini trend dia ke atas. Anda nak kata ini downtrend, itu mengarut kalau anda kata ini downtrend bang. Allah. Suatu saya sell, tak dapat. Ini sama dengan indeks tadi untuk buat benda macam ni. Okey?
Itu minyak. Jadi minyak pada waktu ni tak ada. Ini baru satu structure. Satu structure. Anda sedang buat second. Jadi kalau dia buat 3, kita boleh long kat sini. Tapi bukan untuk minyak spot. Kira lekuk pula. Tak, kita ada masa, saya kira lah lekuk. Kalau tak ada masa, jangan buat lekuk. Pian, kita 7 berapa ni? Mata aku tak nampak ni, Pian. 7.45. Tak pakai contact lens sebab nak attack dalam COC. Pakai contact lens tak nampak A sweeper. Dia kecil sangat. Siapa main COC faham. Okey, jadi untuk minyak, tengok kepada syarikat. Kita akan cari peluang. Ini belum sekarang. Tunggu kepada mana minyak? Tunggu kepada correction ini tamat. Satu, kalau malam ni ada indeks yang jatuh, indeks jatuh dalam dolar punya move, ini boleh buat 1, 2 dan anda boleh tunggu. Dah lah, mata aku tak nampak, Pian. Kau buat lawak. Lagilah aku tak nampak. Suruh kira lekuk. Dia kira lekuk satu-satu pergi M5. Pengsan kita, Pian. Faham? Untuk indeks, kita jangkakan sama ada. Ini 1, ini 2. Ataupun kalau kita ikut yen pair, ini 1, ini 2. Faham? Apa-apa pun, di kawasan ini, kita jangkakan dia naik ke atas. Kita tak dapat jangkakan bahawa ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dan dia buat benda. Sebab kalau dia buat benda ni ke bawah, yen dan juga dolar pair boleh break low. Nampak? Kalau minyak buat benda tu, yen pair dan dolar pair boleh break March 2020. Anda rasa Powell duduk rumah senyap je? Tak. Boleh tak berlaku? Boleh. Kita tak akan tunjukkan benda tu selagi dia tak berlaku. Faham? Tak dapat? Okey? Ni sebabnya, ni maksud saya. Sekiranya minyak buat pergerakan ini, anda jangka untuk indeks, kita buat yang baru. Ada Clash of Clan tu, nampak tu. Dia kalau dia buat something, dia buat serious, ada siap ada folder recording attack. Chartpex. Ini indeksnya US, apa kita sebut tadi? US 500 daily. Okey. Okey, tengok Kalau kita katakan minyak di sini buat ataupun apa ni, Exxon Mobil ni buat benda ni, minyak jatuh. Minyak jatuh. Dia baru saja renew kontrak tu, takkannya dia nak senyap. Kalau ini nak buat benda ni, faham? Kalau ini nak buat benda macam ni, itu bermaksud untuk di sini, untuk mana? Ni, untuk yang ini akan buat benda ni. Kalau minyak buat benda tu, then indeks akan buat benda ni. Faham? Kalau indeks buat benda ni, then kita akan ada untuk
kita ambil lah yen pair mana-mana. AUD JPY di sini akan buat yang ni. Di sini 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Entah-entah dia break. Kalau minyak buat benda tu, kalau indeks jatuh macam tu tadi. Nampak? Apa kaitan dia? Kalau AUD JPY buat benda ni, then anda jangkakan untuk AUD US dollar cat-cat ni anda semua ada tau. Cat-cat ni bagi siapa yang tak tahu lagi, anda ada cat yang ini. Alah, save tak betul. Patutlah tak ada orang tanya ni. Ya, betul tak saya save? Macam mana saya save cat dia macam ni? Allah. Sekejap, AUD US dollar. Mata tak nampak tu yang anda nampak saya duk zoom in. Mata tak nampak. AUD US dollar. Okey. Ni saya save dahulu. AUD US dollar. Okey. Jadi kalau kita ada AUD apa, open AUD US dollar. Ni baru clear. Jadi kalau itu berlaku, kalau indeks jatuh, kita ada apa semua tu tadilah yang saya ceritakan, ini akan buat yang lebih dalam. Macam ni. Okey, ini akan jadi wave 1 kesemuanya. Ini 2, ini akan jadi wave 3, 4, 5. Sini akan jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat nak beli minyak. Market meriah kini. Realiti susah tu, betul? Faham? Kalau itu berlaku, entah-entah dia break, tak tahu. Tapi besar kemungkinan ini akan hold untuk March. Kalau minyak jatuh macam tu tadi, AUD JPY jatuh, indeks jatuh, ini jadi macam ni. Kita tak, sekarang ni saya tak lukis macam tu. Saya jangkakan ini cuma last habis, last leg, dan itu sebabnya kita katakan bahawa indeks cuma dalam last leg ke bawah dan cuma buat satu correction yang kecil. Kecuali ada faktor apa-apalah, apa ke kan. Sebab tu kita katakan ini cuma satu je kecil. Saya tak dapat lukis dia macam ni. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya lukis macam tu, itu cerita yang tadi tu. Itu sebabnya kita cuma katakan ini cuma habis ini. Jelas kan? Masuk akal tak Zatul? Mana Zatul? Zatul dengar ni. Masuk akal tak? Kita ambil benda yang masuk akal. Dia buat benda logik. Tak dapat nak lukis main sembarangnya. Korang jual beli apa ni? Sadarlah aku tak nampak nak baca soalan. Inspired ada bang, PM tepi kalau nak. Minyak wangi. Oh, minyak wangi. Zindore. Zindo ada macam-macam. Zindo nak sebut dia. Muhammad Suhail. Okey. Jadi ini kalau indeks ada yang incomplete sequence kita trade. Jadi itu bermaksud untuk yen pair seperti AUD JPY dan CAD JPY kita cuma jangkakan satu lagi. Jadi kalau low ini break, anda boleh letak entry di sini. CAD JPY pun sama. Satu lagi. Boleh?
Antara CAP JPY dan AUD JPY, mana satu lebih kuat? Yang lebih kuat Canada dollar. Jadi trade lah Canada dollar dari bawah ni. Cuma satu lagi ke bawah. Kalau kita cerita yang tu tadi, ini bentuk dia. Ni bentuk dia. Anda tak nak benda ni jadi. Kalau bentuk dia macam ni, minyak macam tu. Indeks pun macam tu. Faham? Saya harap ini amat-amat jelas. Tak jelas lagi, saya tak tahu macam mana lagi nak cerita. Jadi, ini anda boleh trade nanti. Bukan sekarang. Boleh tak short dia? Tak. Trend dia ke atas. Dah kenapa kau nak short benda yang naik ke atas? Kalau nak short Euro JPY. Sebab antara semuanya, kita tahu dia ke bawah yang lain-lain tadi, kawan ni tak break high. Dia dah ada sequence. Dah ada breakout ni. Jadi, kalau dia buat 1, 2, 3 ni, ada short. Dan nak short juga, short Euro JPY. 5 minit lagi. Allah. Itu ujung dia. Okay, PM tepi nanti. Jelas. Tak jelas lagi, saya tak tahu lagi nak cerita macam mana. Ada lain-lain, GBP US dollar tak lengkap lagi. Ni pun sama. Kalau dalam teknik anda ada cara untuk short GBP US dollar, anda tunggu dia punya bounce sekarang untuk short. Jadi ini sekarang ke atas. Tapi adakah dia akan terus meluru ke atas? Saya tak nampak. Saya tak nampak. Okey, jadi ini sedang ke atas. Sekarang ke atas. Dia tengah bounce. Jadi bila habis bounce ni, jatuh. Itu berdasarkan cerita sekarang, itu cerita dia. Saya tak dapat lukis dia macam ni ke atas bang. Tak dapat. Tak dapat. Belum. GBP masih ada, kecuali ada mana-mana pair dia yang break high. Then saya boleh lukis ke atas. Tak ada. Macam mana saya nak lukis kan? Jadi selagi dia tak habis, selagi dia tak sampai ikut leg, kita lukis ke bawah. Tapi ingat, untuk correction ni, dia boleh truncate. Itu beza dia melukis correction dengan melukis motif. Kalau correction, dia boleh habis sini. Boleh habis naik terus. Boleh. Boleh. Faham? I hope ini semua jelas apa yang kita sedang tunggu. Untuk shorter term, kita recap sebelum kita habiskan sesi. Jadi kita sedang menunggu untuk indeks ke bawah dalam melengkapkan dua ini primary. Okey, di mana pergerakan ke bawah dia disebabkan oleh US dollar. Okey. Jadi ini kita jangkakan US dollar dijangka akan masih ada kekuatan dia. Satu lagi, belum. 2 bulan dah saya cerita benda tu. Di mana kita menjangkakan bahawa kita bukan 2 bulan daripada awal tahun ni, kita dah jangka bahawa US dollar menghabiskan move dari March tu. Jadi US dollar sedang akan melengkapkan struktur 4 sekarang ni, dan dijangka untuk melengkapkan struktur 5. Ini untuk dollar index. Bagi sekarang ni dia macam ni. Kat sini. Sekarang untuk melengkapkan struktur primary 1. Mana dia? Untuk melengkapkan struktur primary 1. Untuk melengkapkan struktur C dalam 2. Itu adalah dollar index untuk bergerak ke bawah. 2 tahun dah ni. Okey, dah memang kita dalam masa ni. Okey. Itu adalah untuk indeks. Jadi sementara pergerakan ni berlaku, sementara indeks ke bawah disebabkan oleh US dollar, kita menyangkakan akan ada kekuatan US dollar. Jadi
pair US dollar yang ada dia punya structure jelas dan in complete sequence adalah New Zealand dollar dan AUD US dollar. Okey, di mana dua ni NZD lebih jelas kita cari peluang untuk short. Okey. Lain daripada tu kita ada untuk tiba-tiba jadi besar. Lain daripada tu kita ada untuk Euro JPY di mana indeks ke bawah yang dijangka akan juga bergerak ke bawah selepas current bounce dia habis. Ini untuk shorter term. Saya harap semua ni jelas. InsyaAllah kita bersama lagi dalam sesi Facebook Live bersama saya. Nanti Zatul remindkan anda dekat mana nak tengok. Nanti Zatul tunjukkan insyaAllah. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi FB Live besok. Lusa baru ada sesi saya kembali ya, di ruang lanjutan lokal. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.